Ha. Dan sifat malu ini setiap Muslim mesti ada sifat malu. Disebut oleh pengarang kitab kita ni, setiap Muslim tu kena ada sifat malu. Kerana mencontohi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai satu teladan, suri teladan, contoh ikutan yang unggul, yang tidak ada tolak bandingnya di kalangan manusia sejak daripada dulu sampai hari kiamat, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu daripada sifat peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah sifat haya, sifat malu. Malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini digambarkan oleh satu orang sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia menyebutkan menggambarkan mengenai sifat malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadd haya'a min al-adra'i fi khidriha, fa idza ra'a shay'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadd haya'a, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersangatan sifat malu. Tersangat pemalu orangnya. Bukan pemalu saja, tersangat pemalu. Dan dibandingkan malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan minal adra'i fi khidriha, lebih pemalu lagi daripada seorang anak gadis. Al-adra fi khidriha, yang duduk di sebalik tabirnya. Seorang anak gadis, anak perempuan yang duduk, seorang anak dara yang duduk di dalam bilik dia. Maksudnya satu orang anak dara, anak perempuan, anak gadis, dia duduk dalam bilik, tak keluar-keluar. Kalau bercakap dengan dia pun di sebalik tabir, di sebalik langsir. Kalau cakap dengan dia pun bisik-bisik. Ada lagi tak anak dara macam tu? Tuan-tuan sampai tak jumpa anak dara macam tu? Kukutlah marin-marin. Kan? Sekarang umur berapa? 60. Kan? Marin-marin lah. Ada. Siapa yang paling senior di sini? Ada. Haji Zul, ada pernah jumpa? Pernah nampak? Dapat tackle lah, tak dapat? Kan? Yang tu, akak-akak belakang tu, pernah jumpa? Anak dara, dia duduk dalam bilik. Kan? Kalau nak cakap dengan dia pun balik tabir, bisik-bisik, ada tak? Pernah jumpa? Ke salah seorang daripada tu? Tak ada? Kan? Yang ada merepit dia sekarang ni. Kan? Okay, jadi tuan-tuan tu gambaran pemalunya Nabi SAW, lebih malu lagi berbanding dengan anak gadis yang duduk dalam bilik. Yang kalau kita panggil dia pun suruh bisik-bisik cakap kan. Itu. Bayangkan lemah lembutnya suara Nabi SAW ni. Nabi pun bercakap pun macam tu juga. Tak ada nak cakap tompik-tompik macam kita ni, tak ada. Kan? Nak tinggi-tinggi suara macam kita, tak ada. Kan? Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pula memberikan ingatan kepada sahabat-sahabat Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kamu mengangkat suara kamu melebihi daripada suara Nabi. Itu akhlak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengangkat suara lebih daripada suara Nabi. Suara Nabi ni lebih lemah lembut, lebih pemalu lagi berbanding dengan anak gadis. Bayangkan macam mana kalau kita bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kalau kita pergi Makkah dengan kita pergi Madinah, dia beza karakter orang. Kan? Tengok polis je lah, tengok polis. Polis askar dekat Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Beza. Kan? Kalau polis kat Masjidil Haram tu macam mana?
Kan? Dijokah-jokah aja. Kan? Tapi kalau polis kat Madinah, kan askar yang jaga Masjid Nabawi tu, nak yang jaga Raudhah tu, kadang suara pun tak keluar. Kan? Marhaban, marhaban, kan? Ahlan, marhaban. Tak ada nak tinggi-tinggi suara. Pasal apa? Pasal mereka tahu jasad batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di bumi Madinah Al-Munawwarah. Macam mana pula kalau kita nak tinggi suara, kita nak bergaduh, kan? Kita nak menongking-nongking, kita nak meninggi-tinggi suara, apatah lagi bila kita berada di bumi Madinah Al-Munawwarah. Langsung kita ni tidak ada adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak pergi ziarah Rasulullah dekat Raudhah, kita burak-burak, kita golak-golak, kita tinggi-tinggi suara. Sedangkan Allah Ta'ala pesan kepada sahabat-sahabat Nabi, bila dengan Nabi ni, la tarfa'u aswatakum, jangan angkat suara kamu melebihi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itu sifat pemalunya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan anak gadis. Tapi bukan anak gadis yang zaman sekarang ni lah. Kan? Tak jumpa lagi lah. Itu. Dan sifat malu ini menurut keterangan ulama adalah satu sifat yang mulia. Sifat yang mendorong kita meninggalkan perkara-perkara yang buruk, menahan diri kita dari mencuaikan sifat yang baik. Oleh kerana itu kita mendapati hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis menggalakkan umatnya untuk bersifat dengan sifat malu. Malah baginda sallallahu alaihi wasallam memandangnya sebagai kebaikan yang sejati, mendatangkan kebaikan kepada orang yang mendukungnya dan kepada masyarakat di mana dia menjadi anggotanya. Jadi dia kata sini, sifat malu ini dia membawa kepada dua keadaan. Satu, malu untuk meninggalkan kewajipan-kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, malu untuk melakukan dosa dan maksiat dan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orang yang mukmin bila dia memiliki sifat malu, dia akan rasa malu kalau dia meninggalkan kewajipan, meninggalkan ibadat yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Malu. Dan dia malu untuk buat dosa, malu untuk buat maksiat, malu untuk buat mungkar. Bayangkan tuan-tuan, bila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala sempurnakan kejadian manusia. Kami ciptakan manusia ni dengan sebaik-baik kejadian. Kalau kita tengok betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pada batang tubuh kita sendiri saja, kita dah tengoklah. Kan? Ada mata Allah Ta'ala bagi dapat melihat, ada telinga Allah Ta'ala bagi dapat mendengar, ada mulut Allah Ta'ala bagi dapat bercakap, dapat makan minum, ada tangan kaki Allah Ta'ala bagi dapat kita bergerak, dapat kita buat kerja. Dan kalau kita tengok lebih mendalam, lebih detail lagi, kan? Allah Ta'ala anugerahkan segalanya kepada kita dengan seluruh nikmat yang sempurna, ahsani taqwim, dengan sebaik-baik kejadian. Patut tak kita guna nikmat Allah Ta'ala ni untuk kita buat dosa? Allah Ta'ala bagi mata untuk kita melihat, kita tengok yang haram. Allah Ta'ala bagi nikmat telinga, dapat mendengar, kita dengar yang haram. Allah Ta'ala bagi nikmat mulut, lisan, lidah kepada kita, kita boleh bercakap, kita guna untuk bercakap benda-benda yang haram. Kan? Kerajaan bagi kenaikan 15%. Contoh. Ini bukan kempen-kempen apa tak. Tiba-tiba kita lawan kerajaan. Contohlah, kan? Marahlah dia. Itu kalau kerajaan pun marah, kalau Allah apatah lagi. Betul tak? Kita beri anak kita
daripada lahir, bagi makan, minum, pakai, perlindungan, bagi pendidikan, bagi sekolah, bagi duit belanja, bagi sampai pengajian tertinggi, sampai hujung dia lawan gitu. Marah juga gitu. Bayangkan Allah Ta'ala bagi dengan segala bentuk nikmat kepada kita ni, tiba-tiba kita apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Allah Ta'ala fardukan, Allah Ta'ala wajibkan, kita tak buat, selambut yang kita tinggal. Yang Allah Ta'ala larang, yang Allah Ta'ala haramkan, itulah yang kita buat. Dan kita buat tu pula guna nikmat yang Allah Ta'ala bagi pula. Tu kata tak malu tu. Itulah contoh kita. Jadi maksudnya sifat malu ni bila orang beriman ada, sepatutnya dia akan lebih mendorong kita ini untuk lebih kuat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang sentiasa menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara dosa, mungkar dan maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebut oleh Imran bin Husaini radhiyallahu anhu, dia kata sifat malu itu tidak membawa kecuali kebaikan. Maksudnya tidak akan rugi bagi orang yang ada sifat malu. Sebab orang yang ada sifat malu, pasti Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kepada dia segala bentuk kebaikan. Sama ada kebaikan yang dia tahu ataupun yang dia tak tahu, yang dia sedar, yang dia tak sedar. Yang pasti orang yang malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jaga diri daripada melakukan dosa, jaga diri daripada meninggalkan kewajipan, sudah pasti dengan sifat malu itu Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi ini kelebihan sifat malu. Dan dalam satu hadis yang lain disebut oleh Imam Muslim, sifat malu itu semuanya baik. Maksudnya siapa yang ada sifat malu ni, menghiaskan dirinya dengan sifat malu ni, kata Imam Muslim, kata semuanya adalah baik. Pasti akan mendapat kebaikan, dan akan sentiasa mengundang benda-benda yang baik, perkara-perkara yang baik dalam kehidupan bila kita ada memiliki sifat malu. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu lebih daripada 70 cabang atau lebih daripada 60 cabang. Maka cabang iman yang paling tinggi ialah la ilaha illallah, dan cabang yang paling bawah ialah membuang sebarang halangan di tengah jalan, membuang sampah atau duri dan lain-lain. Dan sifat malu adalah satu cabang daripada iman. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jadi iman ini kata Nabi SAW ada 72 cabang, ada 72 ranting, ataupun disebut 60 dan seumpamanya. Ibaratnya iman ini, Islam ini seperti sebatang pokok. Sebatang pokok. Iman adalah benda yang tak nampak. Kalau daripada sebatang pokok tadi, iman itu ibaratnya seperti akar. Kan? Akar tunjang itu. Kan? Kemudian akar-akar yang lain itu yang memegang pokok itu daripada rabah. Kan? Daripada tumbang. Ada akar. Akar ni dia tak nampak. Tapi kalau tak ada akar, pokok itu akan rabah. Penting akar ni. Dan akar itulah adalah iman. Dan pokok ni dia ada batang. Dan batang serta dahan-dahan inilah, kalau kita umpamakan dia sebagai rukun Islam. Solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, itu batang dan juga dahan-dahannya. Adakah cukup kalau kita ada rukun iman, kemudian kita ada rukun Islam sahaja? Cantik tak pokok tu? Dia dah pokok dah. Bila dah ada akar, ada batang, ada dahan, orang dah tahu dah itu adalah pokok. Tapi kalau kita pergi taman bunga, kan? Kita nak selfie ke dengan pokok yang macam tu? Kan?
Pokok tu ada batang lah. Pun ada dahan. Batang dengan dahan. Adakah orang pergi selfie dengan pokok? Okay. Dah tentulah kita akan cari pokok yang sempurna, pokok yang cantik, pokok yang segar. Macam mana? Tak cukup dengan adanya iman dan juga ada rukun Islam, tapi dia mesti diliputi oleh cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman ni adalah natijah, kesan daripada iman yang betul dan ibadat yang sempurna tadi. Maka dia akan membentuklah ranting-ranting, daun-daun, bunga-bunga, buah-buahan yang keluar daripada pokok yang sehat, pokok yang segar. Pokok yang subur tadi akan mengeluarkan ranting, akan mengeluarkan bunga, akan mengeluarkan daun, buah dan seumpamanya. Barulah pokok tu cantik. Dan yang dikatakan ranting-ranting tadi itulah adalah akhlak. Akhlak ini adalah cabang daripada iman. Akhlak ni benda yang keluar daripada kesuburan pokok tadi. Nak tahu pokok ni subur ke tak subur, tengok pada daun dia, tengok pada buah dia, tengok pada bunga dia, baru kita tahu pokok ni elok ke tak elok. Sama juga dengan iman dan Islam kita. Nak tahu iman kita ni betul, sempurna, iman Islam kita ni subur ke tidak, tengok kepada cabang-cabang iman yang keluar daripada pokok iman dan Islam kita tadi. Tengok macam mana akhlak dia, tengok macam mana pada peribadi dia. Kalau peribadinya baik, akhlaknya baik, tingkah lakunya baik, budi bicaranya baik, saksiahnya baik, kan? Dengan pelbagai sifat-sifat tadi tu, maka barulah sempurna iman dan Islam kita. Jadi tak cukup hanya ada rukun iman dan rukun Islam. Hiduplah pokok tu, tapi tidak subur. Jadi kesan daripada akar yang subur, batang dahan yang subur, dia akan menghasilkan daun, bunga dan buah dia. Begitulah juga dengan iman dan Islam. Iman yang subur, Islam yang subur, yang sebenar akan menghasilkan akhlak, akan menghasilkan peribadi, benda yang boleh nampak, iaitulah akhlak dan peribadi kita. Okay? Jadi sebenarnya malu adalah salah satu daripada cabang iman. Maksudnya kalau seseorang itu tidak ada sifat malu ni, maka dia dah terkurang daripada satu cabang iman, maka imannya tidak sempurna. Dia beriman juga, tapi tidak sempurna iman dia kalau tidak ada sifat malu. Dan benda yang disebut sebagai cabang iman ni, sebahagian daripada iman, kalau kita banyak dengar hadis-hadis yang menyebutkan tentang sebahagian daripada iman, sebahagian daripada iman, separuh daripada iman, itu semua tu adalah cabang-cabang iman. Natijah dia, kesan dia, hasil daripada iman yang sempurna. As-sabru minal iman, an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebahagian daripada iman, sabar separuh daripada iman, al-haya'u minal iman. Malu sebahagian daripada iman. Termasuk menjaga kebersihan itu pun adalah sebahagian daripada iman. Nak ukur iman kita ni bukan tengok tebal nipis sejadah ni. Nak ukur iman kita ni bukan ukur tinggi besarnya masjid ni. Macam mana nak ukur iman kita ni? Pergi tengok ke bilik air, pergi tengok ke jamban. Kat situlah nilai kebersihan, nilai iman seorang Muslim. Faham tak maksud itu? Maksud kalau masjid cantik, masjid besar, ada aircon, kipas gergasi, apa segala macam fasilitinya lengkap, tapi kalau jambannya kotor, jambannya busuk, jambannya tersumbat, kat situlah sebenarnya nilai iman kita.
Bukan dekat sejadah ni. Bukan dekat bosai bangunan ni. Bukan dekat gergasi kipeh ni. Bukan dekat sama hebat speaker kan. Situlah kayu ukur iman. Dilihat kenapa? Kebersihan sebahagian daripada iman. Kan? Jangan kita nanti masjid cantik, masjid besar, indah, program dia banyak, meriah, jemaah ramai, tapi jamban kotor. Kan? Sebab kadang-kadang tu hebat kan? Orang yang khidmat kan untuk menjaga kebersihan. Masya-Allah, tabarakallah. Dia kerja tu kan, cuci longkang ke, kutip sampah ke, potong rumput ke, cuci jamban ke. Dia sebenarnya bekerja untuk menyempurnakan iman kita. Yang sepatutnya kita kena buat untuk menyempurnakan iman kita, tapi ada orang buat untuk menyempurnakan iman kita. Masya-Allah, tabarakallah. Bayangkan. Kan? Ingatkan iman ni semayang je. Kan? Ingatkan semayang ni mengaji berzikir je. Rupa jaga kebersihan pun dilihat sebagai cabang iman. Selain daripada tajuk kita ni al-haya'u minal iman. Jadi Muslim yang benar dan bertakwa sifatnya pemalu, lemah lembut dan halus perasaannya, tidak membuat satu tindakan yang menyakiti manusia dan tidak pula mencuaikan hak setiap orang yang berhak. Jadi sifat pemalu kita ni kan akan membawa kita supaya tidak akan pernah menyakiti manusia. Maknanya bukan hanya sekadar kita nak jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala saja, tapi kita juga dituntut untuk menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Sifat malu yang ada pada diri, inilah yang menghalang daripada melakukan perkara yang demikian, iaitu apa? Perkara yang menyakiti manusia ataupun pengabaian terhadap hak-hak kepada orang yang berhak untuk kita beri hak dia, ya? Isteri, anak-anak, hak kejiranan, hak kemasyarakatan, hak mak ayah, semua orang itu ada hak yang kewajipan yang mesti kita tunaikan. Kan? Jadi sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang ada sifat malu, pasti dia akan menunaikan setiap hak itu. Mak ayah kita ada hak dia, isteri kita ada hak dia, suami kita ada hak dia, anak-anak ada hak dia, kejiranan ada hak dia. Semua itu mesti kita tunaikan hak dia. Setiap orang tu ada haknya yang mesti kita beri, kan? Itu pun kita dah sebut dah dulu, hak kejiranan. Termasuklah jiran itu, sama ada jiran itu yang muslim ataupun jiran itu yang bukan muslim, dia tetap ada hak kejiranan di situ ke atas diri kita sebagai seorang muslim. Itu semua nak kena jaga, kan? Itu yang kata kalau tak ada sifat malu, kata Nabi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak ada sifat malu, maka kamu akan buat apa yang kamu suka. Kan Nabi tu, bila sudah hilang sifat malu, maka orang itu akan buat apa yang dia suka. Dah tak ambil lagi kira halal dan haram, tak ambil lagi kira tentang dosa dan pahala, tak ambil lagi kira tentang hak yang mesti diberi kepada orang-orang yang tertentu. Dia dah tak peduli dah soal Allah Ta'ala suka ke tak suka, Allah Ta'ala redha ke tak redha. Dia tak ambil kira dah. Yang penting dia buat ikut apa dia suka. Bukan dia buat apa Allah Ta'ala suka, dia buat ikut apa yang dia suka. Sebab apa? Pasal dia sudah tidak ada malu. Tak malu lah kita ni, kan? Bila dengar laungan azan, tak ada malu-malu. Nak doreh-doreh balik siap datang semayang, tak ada. Dengar azan, lepak minum teh, makan roti canai. Betul? Dengar laungan azan, elok kita pergi shopping. Tak malu, Allah Ta'ala panggil. Pasal apa kita endah tak endah laungan azan? Sebab kita sudah tidak ada sifat
Sifat malu. Pasal dah tak ada sifat malu itulah kita buat tak kisah. Nak suruh tutup aurat dengan sempurna, malu. Kan? Alah, saya ni bukan ustazah pun. Bukan masalah tutup aurat tu untuk ustazah, kan? Tutup aurat ini adalah pakaian muslimin dan muslimah. Pakaian wanita Islam, pakaian lelaki muslim. Bukan soal malu tak malu. Sepatutnya bila kita malu dengan Allah, kita akan ikut perintah Allah. Bukan masalahnya kita malu dengan manusia. Malulah nak pakai tudung labu menutupi dada, malulah. Kawan cakap apa pula? La ilaha illallah. Rasa malu. Tak datang masjid, malu. Datanglah masjid, kita ada kuliah malam ni. Soganlah, lama tak pergi dah. La ilaha illallah. Malu nak datang masjid. Ada. Malu nak datang masjid. Bila buat kelas mengaji Quran, malu nak datang. Sini kelas ngaji siapa banyak? Quran tu banyak. Imam banyak. Soganlah, dia tak pandai baca. Kau tak pandai itulah kau kena datang. Pasal apa nak malu? Sepatutnya kita kena malu. Kita dalam rukun iman kita kata apa? Beriman dengan Al-Kitab, beriman dengan Quran, tapi tak pandai baca Quran. Itu yang patut kita malu. Bukan kita malu nak datang belajar. La ilaha illallah. Jadi salah tompek malu. Tak kena tompek kita malu. Tapi pergi mendadah kat kedai kopi waktu azan tu tak balik-balik tu, sampai tengah malam dia duduk makan menterdarah kat kedai mamak tu, itu tak malu. Betul tak? Tu bukit punya tinggi tu. Apa? Kepayang, Batu Putih, apa sawah tah bondo lagi bukit-bukit tu. Rata habis tu. Masjid yang tak payah panjat 3 anak tangga tak sampai. La ilaha illallah. Itu nama tak malu. Itu tak malu. Itulah penyakit. Malu tak bertompek. Kan? Bila nak buat kebaikan, malu. Tapi bila nak buat maksiat, tak malu. Sepatutnya kita kena malu dengan Allah yang memberi nikmat, yang memberi rahmat, yang beri kehidupan kepada kita ni. Tanda kita malu pada Allah, kita taat kepada perintah Allah, buat suruhan Allah, kita buat apa yang Allah Ta'ala suka, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepatutnya macam itu. Kan? Rumah Allah ni dia terbuka. Malam tutuplah. Maksudnya terbuka tu siapa-siapa pun boleh datang. Siapa-siapa pun boleh nak beribadat. Nak iktikaf boleh, nak datang mengaji boleh, nak berzikir boleh, nak semayang semua boleh. Terbuka. Kan? Dan Allah Ta'ala sentiasa menyebut, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang sentiasa mengimarahkan, meramaikan rumah Allah Ta'ala ni, itulah sebenarnya orang yang iman kepada Allah dan hari akhirat. Kan? Walaupun kita ni di kalangan manusia bukan siapa-siapa, tak ada siapa-siapa pun. Pangkat tak ada, jawatan tak ada, pengaruh tak ada, harta tak ada, apa pun tak ada. Tapi biarlah dengan Allah kita ada apa-apa. Jangankan dalam dunia ni kita tak ada apa-apa, di kalangan manusia pun kita tak ada apa-apa, di sisi Allah pun kita tak ada apa-apa. La ilaha illallah. Malulah. Kan? Biarlah kita dengan manusia ni tak ada apa-apa. Dalam dunia ni kita bukan siapa-siapa, tapi biarlah kita ni ada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terbuka masjid, datanglah. Kan? Ziarahlah rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duduklah dalam Raudatul Jannah ni, taman syurga ni. Mudah-mudahan ya Allah, kau tengok aku duduk dalam Raudatul Jannah, taman syurga ni ya Allah. Kau izin juga aku nanti duduk di taman syurga-Mu ya Allah di akhirat. Kan? Tapi kalau sekarang kita malu, nak datang masjid malu, nak datang majlis ilmu malu. Jadi itu. Jadi jangan kita tersalah ataupun kita tadi malu tidak
bertempat, malu salah tempat. Wal-iazubillah, kan? Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala lempahkan keimanan dalam hati kita ni, biar ada sifat malu, kan? Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta Allah Ta'ala sentiasa hadirkan, kan? Allah Ta'ala limpahkan cahaya nur iman dalam hati kita ni, kan? Dilembutkan hati kita ni, supaya kita sentiasa menyedari kesalahan dan kesilapan yang kita buat, kan? Supaya Allah Ta'ala lembutkan hati kita ni, supaya kita ni jadi orang yang sentiasa bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dipermudahkan urusan kita untuk kita memperbaiki diri. Kita nak jadi yang terbaik tak boleh, sebab yang terbaik itu Rasulullah. Tetapi kita boleh usaha untuk jadi lebih baik, setiap hari untuk jadi lebih baik, kan? Nak jadi terbaik memang tak ada, tapi untuk jadi lebih baik, kan? Kita usahakan, jadi itu sebab kita ni dituntut untuk belajar, untuk mengaji, kan? Imam Al-Ghazali kata ilmu ni ada dua, satu ilmu fardu ain, yang kedua ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ni ada tiga, kan? Wajib setiap orang kena belajar untuk melengkapkan iman dan Islam dia. Yang pertama dia kena belajar ilmu berkaitan dengan tauhid, ilmu berkaitan dengan akidah, ilmu berkaitan dengan iman, kan? Yang kedua ilmu berkaitan dengan ibadah, ilmu yang berkaitan dengan fiqh, hukum hakam syariat. Ini dia kena belajar. Kita tak boleh nak beribadat ni ikut-ikut, tak boleh. Kita kena belajar ibadat ni biar ada dengan panduan, dengan cara yang betul, ikut guru-guru, ikut tutup guru kita, ikut para ulama, kan? Belajar. Tak boleh kita belajar sendiri-sendiri. Mana kau belajar sembahyang ni dan tengok YouTube je, tak sah. Tak sah ilmu dia kalau dia belajar sembahyang ikut YouTube. Belajar dengan guru, balik tengok YouTube, tu boleh. Tapi kalau belajar dengan YouTube, belajar Quran dengan pen, belajar Quran dengan pen tau. Dia boleh pen harga pek ratus tu, tekan keluar suara. Bolehlah ngaji, tapi tidak sah, kan? Tidak sah, sebab ilmu agama ni mesti ambil melalui guru. Guru akan mengajar kita dengan yang betul. Pen boleh ajar cara baca, tapi kenapa baca macam tu pen tak boleh terang, kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pen boleh baca macam tu, tapi pen tak boleh beritahu ini 6 harakat. Pasal apa 6 harakat? Hukum dia mad lazim kalimi muthaqqal, kan? Pasal apa? Pasal ada alif, kemudian ada tanduk atasnya, boleh jumpa. Pen tak boleh terang itu. Pen boleh baca yang betul, kita boleh ikut saja bacaan dia. Tapi belajar ilmu ni tak boleh tanpa guru, ataupun main baca-baca saja. Saya ambil daripada hadis, ustaz. Belajar pakai hadis, tak boleh. Melainkan kita kena belajar hadis tu dengan guru, supaya guru boleh menerangkan apa maksud sebenar daripada hadis. Pasal kita bukan pakar dalam bahasa Arab, kan? Sebab terjemahan dalam bahasa Melayu, sesuatu perkataan Arab pasti tidak akan bertemu dengan kalimat yang tepat kecuali diterangkan oleh orang yang mahir dalam bahasa Arab. Tak boleh belajar hadis, belajar Quran, belajar tafsir ikut baca semata-mata, tak boleh. Dia kena ada dengan guru, baru dia sah ilmu. Kau main baca-baca saja tak jadi. Sakut nanti kita salah faham. Dan orang yang belajar agama tanpa ada guru, maka gurunya adalah syaitan. Dia akan terjemah, dia akan cuba faham agama tu tanpa ada guru, melalui akal dia, dan syaitan akan bisikkan kepada akal dia untuk kepahaman yang salah. Itulah yang banyak jadi ajaran sesat. Itu kena hati. Ilmu dua, ilmu berkaitan dengan fiqh, ilmu belajar hukum sembahyang, ilmu ibadat. Dan yang ketiga, ilmu yang kena belajar ialah ilmu tasawuf, ataupun ilmu berkaitan dengan akhlak. Ini pelengkap kepada kedua-dua tadi, berkaitan dengan iman, Islam tadi, dan pelengkapnya adalah ilmu berkaitan dengan akhlak. Kalau dalam hadis, kan ada orang sebut
Mana ada ilmu tasawuf? Nampak tak tu orang itu tak ada. Dalam Quran Nabi tak sebut ilmu tasawuf dia. Memang kau tak jumpa dalam Quran dan hadis ilmu tasawuf sebab kau baca hadis tapi kau tak faham. Kecuali bila kita baca hadis diterangkan oleh para ulama kat mana duduk ilmu tasawuf tu dalam hadis, baru kita akan faham. Siapa kata dalam hadis tak ada ilmu tasawuf? Ada. Hadis yang ketiga dalam matan Arba'in Imam An-Nawawi. Awal-awal hadis tu dah sebut dah. Apabila Jibril AS tanya kepada Nabi, ma huwal iman? Nabi pun sebut iman tu ialah, disebut dah rukun iman kat situ. Bila Jibril tanya ma huwa Islam? Nabi pun jawab Islam tu ialah mengucap 5 kali sembahyang 5 waktu, puasa zakat haji. Kemudian Jibril tanya ma huwal ihsan? Nabi pun cakap anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah, dan kalau kamu tidak melihat Allah, kamu kena yakin dan percaya Allah melihat kamu. Itulah tasawuf. Kan? Ihsan, kita beribadah sampai kita merasai Allah melihat kita. Sedangkan kita memang tak boleh melihat Allah. Bukan Nabi nak suruh kita lihat Allah, tapi Nabi nak beritahu kepada kita beribadat sehingga kita merasa yakin dan percaya Allah sentiasa melihat kita. Bila ada iman, kita percaya Allah melihat kita, ada tak malu tadi? Ada. Macam kita berkonjur lah, kita konjur kat Kelang ada CCTV. Kan? Agak ada nak mengulang, nak mengelat. Tak ada. Togak berkonjur. Pasal bos bukan ada pun kat pejabat. Kan? Saya dekat sekolah lama saya letak dekat surau tu CCTV. Ada 2 biji. Dia boleh link dalam telefon. Lepas tu pula kita pasang CCTV tu yang boleh keluar suara. Kan, adalah yang murah kat Shopee kita beli RM75. Pasang link dekat telefon. Kan, pakai apa dah. Kemudian dia ada speaker pula keluar suara. Dan kita boleh kontrol kat telefon, kamera itu boleh pusing-pusing je dah. Kan? Sekali budak masuk. Budak nak ponteng. Dia nak ponteng kelas, dia mesti nyuruk dalam surau. Baru dia tengah lipik-lipik sejadah nak ambil bantal tu. Woi, kau apa tu? Pusing. Manalah? Ustaz hari ni tak datang pergi kursus. Macam mana suruh ustaz boleh ada dalam surau ni? Dah pergi balik kelas. Esok lagi jumpa saya. Nampak? Kita tengok dalam telefon ni, dia cakap ke telefon. Kan? Sejak hari tu tak ada budak ponteng dalam surau. Ponteng tempat lain pula. Oi, kau jangan. Kau poi surau tu dengar suara ustaz, dia tak ada suara tu. Jadi, walaupun dia tak nampak ustaz, tapi dia tahu ustaz nampak dia. Itulah ibarat dia. Kan? Jadi takut, malu nak buat salah, nak menyuruh dalam surau pasal dia tu. Tapi lemah kita ni pasal dia nampak kat surau tempat lain tak nampak. Nak kena pasang CCTV tempat lain lah pula. Kan? Tapi itulah gambaran dia. Kan? Jadi bila ada iman kat situ, maka akan membentuk sahsiah, membentuk peribadi, membentuk akhlak. Maka tu 3 ilmu fardu ain tu setiap orang kena belajar, barulah sempurna iman dan Islam dia. Kan? Wallahu taala alam. Ini sekali itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya sendiri khususnya, kan? Dan juga sebagai kita tahu sebagai satu muhasabah lah sebenarnya, kan? Benda ni kita cakap ni dah tahu dah, kan? Cuma kita tahu sebagai satu muhasabah, kan? Sebagai satu postmortem untuk diri kita ni, kan? Supaya kita ni jadi lebih baik, kan? Lebih baik. Jadi Muslim yang sebenar, yang berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW. Kalau kita tak boleh buat sebaik mungkin pun, kita usaha untuk jadi lebih baik sikit. Kan? Lebih baik sikit. Itulah keadaan, ya. Wallahu taala alam. Semua maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan surat al-asri. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.